خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan, keizinan, kesihatan, kelapangan, dan Allah memilih kita untuk berada dalam halaqah Al-Quran. Satu kumpulan, satu perhimpunan yang Allah Subhanahu Wa Taala berkati, yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, yang padanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memuji penghuni-penghuni ataupun mereka-mereka yang berada dalam majlis Al-Quran itu. InsyaAllah, seperti biasa, pada petang ini kita akan menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran kita yang kita telah mulakan pada pagi tadi. Pada petang ini insyaAllah tajuk pengajian kita iaitu hukum lam sakinah. Hukum lam sakinah di muka surat 348. Sebelum itu saya mohon respon di ruang komen, adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak. Nyatakan lokasi anda dan kita boleh mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang bersama-sama dengan saya pada petang ini, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kerana sudi melapangkan masa bersama-sama dalam kita meneruskan lagi ikhtiar dan usaha kita untuk menambah kefahaman dan ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Bersama-sama dengan saya pada petang ni Puan Aminah Hitam, Suraya Afandi, Salmah Ahmad, Datuk Marina Muhammad
dan yang lain-lain. Kita ada 9 orang bersama-sama. Kepada yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Dan juga terima kasih atas respon yang diberikan di USJ1. Kedengarannya jelas di sana, insya-Allah. Mudah-mudahan kita harapkan jelas seterusnya sampailah ke penghujung. Cuma saya tengok di skrin saya ada sedikit sangkut ni. Saya harapkan mudah-mudahan di skrin masing-masing sidang penonton di rumah dalam keadaan clear ya. Cuba bagi respon sekali lagi boleh tak? Dah okey ke tak okey? Saya tengok saya punya skrin saya macam tersangkut sikit. Adakah di skrin tuan-tuan dan puan-puan di rumah sana juga tersangkut ataupun bagaimana? Boleh berikan respon di ruang komen tengok. Okey, siapa yang dah ada kitab bersama-sama dengan mereka, kitab tajwid, okey tak? Dia tengok saya punya ni sangkut ni sikit. Okey. Okey, saya dah okey ya. InsyaAllah. Okey, siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 348 Hukum Lam Sakinah, kitab tajwid Al-Quran, jilid yang pertama, Hukum Lam Sakinah. Baik, sebelum ni pagi tadi kita bercerita tentang mim sakinah, huruf mim yang mati. Pada petang ni kita sambung balik tajuk lam pula yang mati. Apa yang ada berkenaan dengan lam yang mati ni ataupun lam sakinah ini? Baik, tengok nota masing-masing, buku masing-masing, kitab masing-masing. Okey, USJ jelas. Baik. Lam sakinah, iaitu lam yang tidak berbaris. Lam sakinah akan menerima baris apabila bertemu dengan huruf sukun. Contoh, cuba tengok kalimah dia. Kulillah. Kulillah itu asal lam kul tu, lam tu mati. Yang membawa maksud katakanlah. Kul, katakanlah. Lillah. Katakanlah Allah. Jadi, sebenarnya apabila lam tu mati, selepasnya juga huruf yang mati, alif lam lam ha tu ada dua lam kan? Alif lam lam ha. Lam yang pertama, sabdu tu menunjukkan bahawa ada dua huruf. Huruf pertama mati dan huruf yang kedua baris. Maka sebenarnya macam mana kita nak baca Allah tu susah. Maka lam pada kalimah kul tu dibariskan bawah, dikasrahkan lamnya. Maka bunyinya jadi mudah dan ringan. Jadilah dia kulillah. Kulillah. Okay. Yang kedua, lam sakinah, lam yang mati. Ada 5 jenis, iaitu lam ta'rif, lam fi'il, lam harf, lam isim dan lam al-amru, lam amr. Apa dia lam ta'rif? Kalau kita belajar bahasa Arab ataupun sikit-sikit kita tahu tentang bahasa Arab, maka kita tahulah apa lam ta'rif. Lam ta'rif ini contoh yang berada pada kalimah isim untuk menunjukkan kata khusus sesuatu perkara itu. Apabila letak alif lam dia jadi kata nama khusus. Al-haqqu. Asalnya kalimah haqqun. Diletakkan alif lam. Nama alif lam itu ialah alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Al-haqqu. Contoh. Kemudian lam fi'il, lam yang berada pada perkataan perbuatan. Pada kata nama perbuatan. Pada kata perbuatan. Contoh, kul. Katakanlah. Bercakap tu kan perbuatan. Kan? Kul. Maka lam tu mati juga. Yang ketiga, lam pada kalimah huruf. Hal. Hal adakah? Itu pun kata nama. Kata huruf. Hal. Kemudian lam pada kalimah isim. Sultan. Sultan tu kata nama. Lam tu mati, sultan. Maknanya lam yang mati boleh berada pada lam ta'rif, boleh berada pada fi'il, boleh berada pada huruf, boleh berada pada isim dan boleh berada pada isim amar. Fi'il amar, maaf, fi'il amar. Fi'il amar. Falyartaqu. Falyartaqu. Lam tu mati, lam tu dinamakan lam amar. Lam amar. Baik. Lam ta'rif adalah lam ziyadah, lam tambahan yang masuk pada perkataan kata nama am. Asalnya isim tu isim am ataupun kata nama umum. Maka diletakkan alif lam
di, ataupun isim nakirah. Maka bila letak alif lam, maka jadilah dia kata nama khas yang dikenali sebagai isim ma'rifah. Contoh, isim nakirah, contoh dia apa? Yaumun. Surah Ali Imran, yaumun. Itu masih lagi isim nakirah, isim yang umum lagi. Tapi bila letak alif lam pada pangkal perkataan yaumun, jadi al-yauma contoh. Tengok contoh isim makrifah dia, isim nakirah dia yauma, isim makrifah dia al-yauma. Maka lam tu dinamakan lam apa? Lam makrifah. Okey, lam tu pun bertanda mati. Kita nak cerita lam ni, lam yang ada tanda mati ni, ada macam-macam jenis lam tanda mati. Okey, yang pada kalimah ni dinamakan lam makrifah. Berkata Syahib Salsabil, maka alif lam al adalah huruf tambahan yang masuk pada kalimah. Lam ta'rif ataupun lam ziyadah ada dua jenis, iaitu lazimah ataupun ghairu lazimah. Apa dia lam ziyadah lazimah? Iaitu lam tambahan yang masuk pada kalimah kata nama isim dan tidak mungkin dipisahkan daripada kalimah tersebut. Contoh allazi. Allazi ni dia memang tak boleh pisah dah dengan kalimah tu. Tak boleh kita nak pisahkan dia jadi zi. Tak boleh, dia memang allazi. Kalimah allazi adalah gabungan lazi dan al, mengikut kata nama setengah ulama. Baik. Jadi ini namanya lam ziyadah lazimah. Dah tak boleh pisah dah. Jangan baca lazi, tak boleh. Allazi. Okey. Kemudian lam ziyadah ghairu lazimah, lam tambahan yang masuk pada kalimah kata nama isim, kata nama benda dan mungkin dipisahkan, boleh terpisah daripada kalimah tersebut. Contoh an-nas, alif lam tu itu alif lam ziyadah juga tapi ghairu lazimah. Dia masih lagi boleh dipisahkan dengan kalimah nas tu. Kalau nasun itu maksud manusia, an-nas manusia itu. Jadi nama kata nama khusus. Okey? Selamat datang yang baru join. Norma Rahim, Bunga Tanjung Zaitun, Ali, yang lain-lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 349. Muka surat 349. Berkata Imam Asy-Syatibi, lam ta'rif yang terdapat pada kalimah allati, allai, allati, allazi. Walau bagaimana ia datang serta kalimah al-lail, maka hazafkanlah olehmu akannya dan benarlah pertimbangan tersebut. Jadi lam yang lam ta'rif pada kalimah allati allazi ni dia dah memang lazimah. Okey. Teruskan yang surat 350. Lam ta'rif kebiasaannya akan didahului hamzah wasal. Okey. Alif lam, yang kata alif lam ta'rif tadi, lam ta'rif tadi sebelumnya biasanya ada hamzah wasal. Kita nampak kan ada atas alif lam, alif tu di atasnya ada kepala sad tu, kepala beruduk ataupun hamzah wasal tu. Baik, kebiasaannya didahului oleh hamzah wasal. Kerana tidak mungkin melafazkan huruf sukun melainkan dihubungkan dengan hamzah wasal. Tak boleh. Mesti alif lam tu, alif tu jadi alif ataupun hamzah jadi hamzah wasal. Kecuali jika sebelumnya dimasuki salah satu daripada dua lam ataupun lam takkid ataupun lam jar, lam jar. Lam ni banyak tuan-tuan kalau kita belajar bahasa Arab. Ada lam ta'rif, ada lam jar, ada lam taukid, ada lam amar, ada lam huruf dan banyak-banyak lam lah. Okey, jadi sudah pastilah Al-Quran tu bahasa Arab, maka terdapatlah padanya lam-lam tersebut. Okey. Apa dia lam takkid? Okey, ni lam takkid. Apa dia lam takkid tu? Iaitu lam yang bermaksud pengukuhan ataupun penegasan. Lam itu diletakkan di pangkal kalimah. Ada satu kalimah, lam tu ditambahkan di pangkal kalimah itu untuk menegaskan perbuatan tersebut. Contoh, lallazi. Lallazi asalnya lam alif lam zal ya. Jadi bila masuk dia lam takkid, maka dia menghazafkan, dia membuang hamzah wasal. Cuba tengok betul-betul. Kalimah asalnya lam alif lam zal. Tapi bila masuk je lam takkid tu, dia jadi bentuknya lallazi. Surah Ali Imran ayat 96. Masuk pula lam jar. Lamul jar yang membawa maksud untuk.
Ataupun kerana. Contoh, linnas. Asal kalimah tu annas. Alif, lam, nun, alif, sin. Annas. Ada hamzah wasal. Tetapi bila masuk saja lam jar ini, maka dia bunyinya linnas. Linnas. Hilang dah alifnya. Nampak tak? Tengok, kita tengok lam, lam, nun, alif. Itu namanya keindahan Al-Quran. Dia tidak ditulis mengikut logik akal kita. Logik akal kita, kalimah annas alif lam, bila masuk saja lam jar, tambahlah lam sebelum ni jadi lam alif, lam nun alif. Jadi tapi tidak begitu keadaannya. Keadaannya rupanya jadi lam lam nun, lam lam nun alif. Cuba tengok betul-betul. Okey. Yang kelima, itu lam ta'rif yang didahului oleh hamzah wasal. Yang kelima, lam ta'rif terbahagi kepada dua hukum. Dia huraikan lagi apa tu lam ta'rif. Okey. Terbahagi kepada dua hukum, iaitu izhar dan idgham. Jadi lam ta'rif ni ada lam ta'rif yang dijelaskan, diizharkan lamnya, dan ada lam ta'rif yang diidghamkan kepada huruf selepasnya. Ini yang kata idgham syamsiah, idgham qamariyah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiah tu. Okey. Lam ta'rif yang diizharkan dinamakan sebagai lam qamariyah. Kalau kita kata alif lam qamariyah, itu namanya izhar, menjelaskan lam. Adapun lam ta'rif yang diidghamkan dinamakan lam syamsiah. Lam syamsiah. Kata Syekh Sulaiman Jamzuri, dan lam yang pertama lam ta'rif yang diizharkan dinamakan qamariyah, dan lam yang kedua lam ta'rif yang diidghamkan dinamakan syamsiah. Ada nama qamariyah sini tak? Koklah ada kawan-kawan kita nama qamariyah. Kita tanya dia, betul ke nama kamu qamariyah ni? Adakah apa dia? Kamu pun daripada alif lam? Saya ingat kopi saya. Okey, okey. Maaf. Okey. Kata Sahib Salsabil, dan namakanlah lam ta'rif disebut dengan qamariyah jika kamu mengizharkannya, dan namakanlah dengan syamsiah jika kamu mengidghamkannya. Pelajar saya di Seksyen 3 Bani ada seorang nama Kak Syam, Kak Syamsiah. Syamsiah rupanya sama macam alif lam syamsiah. Ini tak ada kena-mengena. Syamsiah tu lain. Baik, demikianlah juga setiap huruf yang diizharkan lam ta'rif padanya dinamakan huruf qamariyah, dan setiap huruf yang diidghamkan lam ta'rif padanya dinamakan huruf syamsiah. Apakah huruf-huruf nanti kita akan ceritalah nanti ya. Berkatalah Syekh Abdul Fattah Al-Mahmudi, dan huruf-huruf yang diidghamkan lam ta'rif padanya, maka panggillah syamsiah. Adapun huruf-huruf yang berikutnya, iaitu yang diizharkan lam ta'rif padanya, maka namakanlah qamariyah kerana perumpamaannya yang nyata. Yang keenam, surat 351, diizharkan lam ta'rif, maknanya dijelaskan lam itu apabila bertemu dengan mana-mana huruf qamariyah. Apakah huruf-huruf qamariyah itu? Ada 14, iaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah dan ya. Yang terkandung dalam rangkai kata, siapa yang nak hafal boleh abri hajjaka wa khaf aqimahu, ataupun jam'uka haqqun khawfuhu aghibu. Ataupun di awal setiap kalimah syair yang bawah itulah. Okey. Huruf-huruf tersebut dinamakan huruf qamariyah kerana ditashbihkan, diumpamakan seperti qamar. Kenapa huruf-huruf itu dinamakan huruf-huruf qamariyah? Sebab dia diperumpamakan. Huruf-huruf itu seperti qamar. Qamar itu apa? Bulan. Apabila terbitnya bulan, maka ia tidak akan menghilangkan fungsi cahaya bintang-bintang. Demikianlah apabila datang huruf tersebut, maka ia tidak akan menghilangkan fungsi lam ta'rif. Itu alif lam qamariyah itu. Kenapa? Sebab dia kata bulan itu bila dia terbit, dia tak hilangkan cahaya-cahaya bintang-bintang. Tapi kalau yang datang tu matahari, habis semua cahaya-cahaya bintang-bintang semua hilang. Faham tak? Contoh, malam kan, kalau tak ada bulan, ada bintang-bintang tak? Ada bintang-bintang. Bintang-bintang tu kan mengeluarkan cahaya-cahaya, kelipan-kelipan. Tapi bila ada bulan, adakah bulan itu datang mengeluarkan cahayanya dan menghilangkan cahaya bintang? Tidak. Cahaya bintang tetap ada, cahaya bulan pun ada.
Jadi alif lam qamariyah itu apabila datang saja huruf-huruf qamariyah maka tetap kekal lamnya. Orang kata tetap kekal cahaya lam itu. Okey. Adapun alif lam syamsiah apabila datang saja huruf-huruf syamsiah maka hilang lam tu. Orang kata hilang cahaya bintang itu. Ha. Hukum izhar lam ta'rif pada huruf qamariyah dinamakan izhar qamari kerana diizharkan lam ta'rif tersebut pada huruf qamariyah. Jadi kalau kita sebut itu hukum apa? Kita kata itu hukum izhar qamari. Bukan alif lam qamariyah. Tapi boleh jugalah, fahamlah, tak ada masalah lah, jangan kita salah-salahkan orang. Yang penting faham. Lam itu dijelaskan, iaitu diizharkan. Sebab izhar kenapa? Lam dan huruf-huruf qamariyah adalah huruf yang mutaba'idan, huruf yang berjauhan makhrajnya. Tu contoh, tengok. Tengok. Surat 352. Contoh-contoh izhar qamari. Kan banyak tu. Okey, saya sebutkan ya. Al-babi. Al, nampak jelas. Al-jabbaru. Al-hayyu. Al-khannasi. Al-azizu. Al-gharuru. Al-fattahu. Al-qayyumu. Al-kabiru. Al-mi'ada. Al-wahhab. Al-huda. Al-awwal. Al-yammu. Ini contoh-contoh izhar qamari. Jadi kita tukarlah. Sebelum ni kita kata alif lam qamariyah. Sekarang kita cakap izhar qamari. Menjelaskan huruf lam. Qamari tu sebab selepas lam tu ada huruf-huruf qamariyah. Syekh Sulaiman Jamzuri berkata, maka ketahuilah olehmu yang pertama diizharkan akannya jika berada sebelum 14 huruf, ambillah huruf-huruf pada ungkapan abri hajjaka wa khaf aqimahum. Kata Syekh Ibrahim Samannudi, izharkanlah lam ta'rif pada huruf-huruf yang terdapat pada ungkapan abri hajjaka wa khaf aqimahum. Okey, habis. Siapa yang nak hafal-hafal? Siapa yang nak hafal huruf-huruf qamariyah tu? Hafal abri hajjaka wa khaf aqimahum. Abri hajjaka wa khaf aqimahum. Itu huruf-huruf qamari. Yang ketujuh, muka surat 353. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 353. Kita masih lagi dalam bab lam ta'rif. Panjang juga lam ta'rif ni ya. Baik, kita teruskan. Diidghamkan lam ta'rif. Kali ini yang diidghamkan, dia masukkan lam itu kepada huruf selepasnya. Apabila bertemu dengan mana-mana huruf syamsiah. Huruf syamsiah ada 14. Ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. Huruf-huruf ini ada pada awal kalimah syair di bawah. Tib, summa, sil, rahman, tafuz, sif, dif, za, ni'am, da' su, azanni, zur, syarifan, lil karam. Panjanglah. Boleh hafal, siapa yang nak hafal, siapa yang rajin hafal lah, yang tak rajin tak payah hafal lah. Huruf-huruf tersebut dinamakan huruf syamsiah kerana ditashbihkan, diumpamakan seperti syams, matahari. Apabila terbit matahari, maka ia akan menghilangkan fungsi cahaya bintang-bintang. Dah terangkan tadi. Demikianlah juga apabila datang huruf tersebut, maka ia akan menghilangkan fungsi bunyi lam ta'rif. Bila huruf ni datang sahaja, huruf syamsiah ni, hilanglah fungsinya lam tadi. Macam bila datang saja matahari, maka hilanglah cahaya bintang-bintang begitu. Hukum idgham lam ta'rif pada huruf syamsiah dinamakan idgham syamsi. Surat 354 buka. Kerana diidghamkan, dimasukkan lam ta'rif tersebut pada huruf-huruf syamsiah selepasnya. Idgham syamsi terbahagi kepada dua bahagian. Ada yang gunnah, ada yang tak gunnah. Kalau alif lam qamariyah tadi, yang izhar qamari tadi, tak ada yang gunnah, tak ada yang gunnah, tak gunnah. Tapi yang idgham syamsi ni, dia ada yang dengung, ada yang tak dengung. Okey. Yang tidak dengung. Idgham syamsi bila gunnah. Masuk tanpa dengung tadi. Berlaku pada lam ta'rif diidghamkan pada huruf syamsiah kecuali nun. Okey. Yang tidak gunnah ni semua kecuali nun je. Bila masuk pada nun, dia jadi kena dengung. Dan idgham syamsi bi gunnah, dia akan dengung apabila dimasukkan kepada huruf nun. An-nas. Macam tu.
Sebab idgham lam dengan lam adalah dua huruf mutamasilain. Adapun lam dengan baki huruf syamsiah adalah dua huruf mutaqaribain. Perhatian, ulama tajwid berselisih pendapat pada kalimah allazi dengan allati. Sebab bila sama masuk kalimah ni allazi dengan allati, adalah yang kata ini alif lam qamariyah, ini alif lam syamsiah. Yang betulnya apa? Okey, kita tengok. Jadi rupanya pada kalimah ini di kalangan ulama-ulama tajwid pun mereka berbeza pandangan. Mereka berbeza pendapat. Sebahagian ulama memasukkan allazi dan allati ini dalam kumpulan idgham syamsi. Idgham syamsi bila gunnah. Maknanya idgham syamsiah lah. Alif lam syamsiah. Kerana mereka memandang kepada asalnya iaitu lam ta'rif yang masuk pada kalimah. Jadi terus masuk pada huruf lam yang kedua. Jadi idgham lah, memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Okey. Ada sebahagian ulama kata tidak memasukkannya dalam kumpulan idgham bila gunnah kerana mereka memandang kepada keadaan lam ta'rif tersebut yang mana tidak mungkin dipisahkan daripada kalimah asal untuk selama-lamanya. Ini alasan dia pula. Perbezaan pandangan pada kalimah allazi dan allati dan saudara-saudara tersebut hanyalah pada istilah sahaja, namun begitu cara bacaannya adalah sama di sisi imam-imam qura'. Walaupun kita dok telagahlah kata syamsiah, kata qamariyah, yang penting cara sebutnya sama. Allazi dan allati. Tak ada orang baca allazi tu dengan susah nak sebut. Allazi. Tidak, semua baca allazi ataupun allati. Boleh ke boleh semua? Jelas? Okey. Kita teruskan. Perhatian yang kedua. Sebahagian ulama mengatakan bahawa setiap lam ta'rif yang masuk pada kalimah tidak mungkin dipisahkan daripadanya, termasuklah terbahagi kepada dua hukum, iaitu izhar dan idgham. Lam ta'rif yang masuk pada kalimah dan tak mungkin dipisahkan ada dua. Ada yang izhar, ada yang idgham. Huraian dia seperti berikut. Wajib diizharkan apabila datang selepasnya selain daripada lam. Berlaku pada dua huruf sahaja. Contohnya apa? Yang ni wajib dijelaskan. Jika datang selepasnya huruf hamzah. Al-ana. Al-ana. Jelas wajib diizharkan. Jelaskan lam. Jika datang selepasnya ya pula. Yang pertama tadi selepas lam tu ada hamzah. Yang kedua ni selepas lam ya. Wal yasa'a. Maka diizharkan lamnya. Okey. Yang kedua wajib diidghamkan. Tadi wajib diizharkan. Yang kedua ni wajib diidghamkan. Apabila datang selepas lam berlaku pada dua keadaan, iaitu isim mausul lil muzakkar, iaitu kata penghubung bermaksud yang muzakkar. Allazina, siapa yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Ini adalah kata apa? Isim mausul. Isim mausul isim kata nama penghubung. Yang muzakkar maksudnya untuk lelaki. Lil muzakkar. Contoh allazina. Yang kedua isim mausul lil muannas. Allai. Okey. Kata nama penghubung. Ini contoh-contoh idgham syamsiah. Kita baca sama-sama. At-tawwabu, as-saqibu, ad-da'i, az-zukura, ar-rahimi. Terus masuk pada huruf selepas lam tu. Az-zabaniyah, as-salam, as-shimali, as-samadu, ad-darari, at-talibu, az-zahirati, al-latifu, an-nasu. Terus masuk pada huruf selepas lam. Berkata Syekh Sulaiman Jamzuri, keduanya idgham akannya pada 14 huruf juga, maka jagalah ia pada awal setiap kalimah. Kalimah-kalimah itulah. Yang ke-8, lam fi'il, iaitu lam sakinah yang terdapat pada fi'il. Sekarang kita masuk pula lam yang ada pada kata nama, kata perbuatan. Ini pun panjang lagi sebenarnya. Menangkan masa pun tidak berapa nak mengizinkan kita, kerana telah cukup setengah jam pengajian kita. Maka pada petang ni kita dapat sama-sama belajar orang kata hukum lam, alif lam tu, alif lam qamariyah, alif lam syamsiah tu lah.
Sebenarnya panjang lagi cerita huraiannya. Lepas kita baca ni, ya Allah, rupanya panjang dan luas lagi huraian berkenaan dengan hukum lam mati ini. Panjang lagi. Jadi untuk lam alif hukum lam mati yang berada pada kata nama, insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan kita minggu hadapan jika tidak ada apa-apa halangan, insya-Allah. Nah, tanda kita mengaji hari ini sampai muka surat 357, topik yang ke-8 iaitu lam fi'il. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama melapangkan masa pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua insya-Allah. Dan kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berminat ataupun berhajat ingin mendapatkan kitab ini, kitab Tajwid Al-Quran, Qiraat Asim, sangat sesuai kepada mereka-mereka yang ingin mendalami dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan ilmu-ilmu tajwid sebab huraiannya cukup, orang kata cukup detail. Lepas dah ada kitab ni insya-Allah dah cukup dah. Insya-Allah. Okey. Dia ada 2 jilid. Jilid yang pertama ni harga dia RM80. Kalau nak beli 2 jilid terus harga dia RM145. Itu tidak termasuk harga penghantaran. Siapa yang berminat nanti boleh mesej saya di 019 3079 306 boleh WhatsApp saya. Okey. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Saya minta ampun, minta maaf kalau tersalah, tersilap dan sebagainya. Boleh sampaikan dan sebar-sebarkan pengajian Al-Quran kita ini kepada rakan-rakan kita yang lain. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kelemahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.